السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qalaid, muka surat 12 baris 9 daripada bawah. Wa qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Dawud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, keempat, mengikut syahwatnya, seperti firman-Nya wattabi'us syahawati, maka dipusaka sia-sia. Jadi sambung perbahasan dalam bab mahabbah, bab yang menceritakan berkaitan cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Rasul, khususnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia sambung perbahasan berkaitan dengan makhluk itu ada 7 jenis. Dia akan sebut jenis-jenisnya yang 7 tu, tapi sekarang ni kita bahas jenis yang keempat. Maka kata musannif rahimahullahu ta'ala, keempat, mengikut syahwatnya, syahwat seorang, seperti firman-Nya, firman Allah Ta'ala, wattabi'us syahawati, dan mengikutlah mereka itu akan syahwat-syahwat, maka akibatnya dipusakakan sia-sia. Jadi ada golongan manusia yang mengikut syahwat. Syahwat ni asal dia boleh dua. Pertamanya syahwat yang baik, yang kedua syahwat yang buruk. Syahwat ni kalau nak bahasa kita, syahwat ni bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu panggil syahwat pun bahasa Arab juga. Tapi bila kita sebut syahwatnya, biasanya buruk lah. Ya, syahwat asal dia nafsu lah. Nafsu ni ada yang baik, ada yang buruk. Nafsu hak paling buruk sekali dalam istilah tasawuf, dia namakan sebagai nafsu ammarah. Yang mana dia ni ada ilham-ilham, sokmo-sokmo mari ilham untuk buat benda jahat. Tu paling teruk sekali ya. Nak mencurinya, nak berzinanya, wal'iyadzubillah, tak mau semayang, tak mau puasa, contohlah. Itu syahwat yang paling teruk. Syahwat yang paling kurang untuk dicapai ialah nafsul mutmainnah, iaitu nafsu yang mutmainnah, yang tenang. Nafsu yang tenang kalau kita terjemah ni ialah nafsu yang mana sentiasa sokmo-sokmo diilhamkan kepada dia untuk buat baik. Nak semayang sekejap, nak mengaji kitab, nak mengaji Quran, zikir, semua mari ilham-ilham yang baik. Jarang sekali mari ilham-ilham yang nak buat jahat. Tu kategori nafsu. Jadi ada nafsu yang baik, nafsu yang jahat. Begitu juga nafsu yang harus. Contohnya nafsu nak makan, itu pun syahwat juga.
Nak makan, nak minum, itu pun satu jenis syahwat. Jadi bukanlah syahwat itu hanya tertumpu kepada benda jahat, bukan. Begitu juga kita nak semayang, itu syahwat juga. Kehendak nak buat, berkehendak, bernafsu nak buat, nak buat semayang, bernafsu nak baca Quran, bernafsu nak berzikir. Cuma itu tak panggil lah kitanya syahwat. Sebab syahwat ni faham kitanya benda buruk. Hakikatnya itu pun syahwat. Jadi sekarang ni yang dimaksudkan syahwat sini ni syahwat yang buruk. Bukan syahwat yang baik. Jadi ada kategori manusia yang mengikut syahwat. Maka orang yang mengikut syahwat ni kehidupan dia sia-sia. Sebab apa sia-sia? Pertamanya dia mendapat dosa. Bila dia mendapat dosa, dia zalim ke atas diri dia sendiri. Jadi zalim ni boleh berlaku pada dua orang. Pertama diri sendiri, yang kedua orang lain. Zalim terhadap diri sendiri ialah dia berbuat dosa sehingga menyebabkan dia masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu zalim diri sendiri. Zalim kepada orang lain maksud dia mengambil hak orang lain. Contoh dia ada harta, kita ambil harta dia. Kita dipanggil mencuri, dipanggil merampok. Itu zalim. Ataupun kita buat jahat pada orang, bunuh orang. Itu pun zalim juga. Apa-apa yang kita ambil hak orang, dia panggil zalim. Itu zalim orang lain. Apa-apa yang menyebabkan menjerumuskan kita ke dalam neraka, tu zalim diri sendiri. Maka sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan ahli keluarga kalian daripada neraka. Jaga diri dulu, kemudian baru keluarga. Bukannya keluarga dulu, baru diri, bukan. Diri sendiri dulu, tambah hak suami, laki. Jaga diri sendiri daripada neraka, dengan makna buat apa yang Allah suruh, tinggal Allah larang. Lepas tu baru kita pergi kepada isteri dan anak-anak. Semampu boleh, sehabis baik. Bukannya ambil endah tak endah dan sebagainya. Jadi itulah orang yang mengikut syahwat. Dia tu akan sia-sia hidupnya. Dari sudut dapat dosa, menzalimi diri sendiri, di akhirat dia masuk neraka, di akhirat tidak mendapat redha Allah, tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ni akan masuk ke dalam neraka, maka kehidupan dia di dunia sia-sia. Tu. Kata musannif rahimahullahu taala, dan kelimanya mengikut Firaun. Ada kategori seterusnya yang kelima, ialah orang yang mengikut Firaun. Maka dipusakakan tenggelam di dalam dunia dan terbakar di akhirat. Ikut Fir'aun ni lagu mana? Ada dua jenis lah. Ikut Fir'aun hakiki, ikut Fir'aun majazi. Ikut mana tu? Ikut Fir'aun hakiki ni kita boleh kata zaman dia sungguh lah. Zaman dia, zaman Fir'aun ketika berlaku dengan Nabi Musa AS. Dia sezaman dengan Nabi Musa AS, sezaman dengan Nabi Harun AS. Nabi Harun dengan Nabi Musa bersaudara. Jadi ada hubungan kekeluargaan lah. Cuma Nabi Musa ni bekeng sikit, Nabi Harun ni lembut sikit. Maka Nabi Musa AS nak berdakwah kepada Fir'aun. Fir'aun ni mengaku dia tu Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan yang paling tinggi, dia kata. Sebab apa dia berasa dia Tuhan? Kerana dia tak pernah sakit. Bila tak pernah sakit, orang lain sakit, banyak harta pula, dapat takhta Fir'aun. Fir'aun ni macam raja lah. Jadi Fir'aun ni satu pangkat sebenarnya. Sebab Fir'aun ni kalau kita mengaji sejarah tu, ada macam-macam nama Fir'aun ni. Moses lah apa lah. Bukan Moses, apa tak tahu, tak ingat kita. Hak zaman sejarah tu lah, sekolah tu. Tu pun betul gedak tak tahu tu. Nama Fir'aun ni banyak. Jadi Fir'aun ni macam raja lah. Raja tu bukannya nama orang, dia pangkat. Jadi Fir'aun zaman Nabi Musa AS ni, dia mengaku dia Tuhan kerana dia tak pernah sakit. Sebab tu orang yang tak pernah sakit ni bahaya. Itu tanda dia tu tidak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah nak menikah dengan seorang perempuan. Lepas tu ada orang bagi tahu Nabi SAW bahawasanya perempuan ni tak pernah sakit. Maka Nabi SAW tak jadi nak nikah dengan dia. Dalam kitab Hasyiah Asy-Syarqawi 'ala al-Hudhudi, cerita kisah Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu nak menikah dengan seorang perempuan. Juga perempuan tu tak pernah sakit, maka dia tak menikah dengan dia.
Jadi bukan bermaksud kita ni nak tak mau sihat langsung, bukan. Maksudnya dalam sihat-sihat kita tu kalau ada sakit tu alhamdulillah lah. Patut syukurlah sikit. Bukannya marah semua ke Tuhan. Allah sakit dah, baru baik sakit dah, marah ke Tuhan. Apa? Itu kafarah dosa. Kalau sabar dapat pahala. Lagi pula dia bila dapat pahala, Allah Taala beri kafarah tu, ampun dosa kita. Tu asal usul bagi pahala, bagi sakit, bagi musibah tu. Patutnya kita dari sudut lain kita bersyukur pada Allah Taala kerana Allah Taala masih ingat kepada kita, masih kasih kepada kita dengan memberikan kafarah dosa, dengan beri musibah. Sakit ke apa, macam-macam. Habis. Jadi ada yang ikut Fir'aun tu hakiki, ada Fir'aun mengikut Fir'aun majazi. Apa dia? Mengikut perangai dia. Perangai dia sombong. Perangai dia sombong. Bila orang sombong ni, maka orang tersebut akan dibenci manusia. Tak ada orang sombong yang disuka oleh manusia. Manusia pada tabiatnya menyukai orang yang rendah hati, menyukai orang yang tawaduk, bukan orang yang takabur. Takabur ni hanya sifat Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah sebut dalam kitab Penawar Bagi Hati, dia kata takabur ni ialah jalan keagungan, tu semua sifat Allah. Allah Subhanahu wa taala sahaja yang layak untuk sombong. Kita manusia tak layak untuk sombong kerana kita sama saja asal usul dia daripada air mani yang hina. Dari mana, dari celah mana yang patut kita sombong, tak ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala dia tidak sama dengan makhluk. Dia tidak dicipta, dia tidak diberanakkan, dia tidak beranak, dia tidak diletakkan sifat kesempurnaan oleh orang lain. Bahkan dia sempurna sedia kala. Dia ada sedia kala. Dia tak sama dengan makhluk, sempurna. Maka dia layaklah untuk sombong ke atas makhluk. Itu sifat ketuhanan. Jadi Fir'aun, siapa ikut Fir'aun maka tenggelamlah dia dalam dunia dan terbakalah dia di akhirat. Cuma Fir'aun ni dia tu fasik, tak diampunkan dosa pada Allah daripada Allah Ta'ala, maka dia tu nak masuk neraka Jahannam, masuk neraka paling atas kali. Akhir sekali bila dah bakar habis dosa, dia masuk syurga semula. Tu kalau orang Islam. Kata musannif rahimahullah, keenam, mengikut makhluk. Mengikut makhluk macam mana? Seperti firman Allah Ta'ala, إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. إذ apabila, kerana tabarra alladhi, berlepas dirilah orang-orang yang alladzina tubi'u, orang-orang yang diikuti, min alladzina taba'u, berlepas diri daripada orang-orang yang mengikuti. Jadi ada sebahagian sifat manusia ni, dia ni suka ikut makhluk, maka dipusakakan mereka itu yang mengikut makhluk menyesat. Mengikut makhluk ni pula ada beberapa kategori. Mengikut makhluk yang baik, mengikut makhluk yang buruk. Mengikut makhluk yang dimaksudkan di sini ialah mengikut makhluk yang dicela cara. Contohnya makhluk tersebut buat benda fasik, kita ikut. Benda tersebut dia buat benda kekufuran, kita ikut. Benda tersebut dia buat adat yang tidak baik, kita ikut. Contohnya antara benda yang maksudnya ikut-ikut ni ialah ada unsur tasyabbuh antaranya. Isu pasal tasyabbuh bil kuffar ataupun tasyabbuh bil fusaq. Tasyabbuh, penyerupaan dengan orang fasik, dengan orang kafir. Contohnya orang lelaki nak warna rambut, dia guna warna rambut dan style rambut macam orang fasik. Tak kena. Tu ikut makhluk lah tu. Nak tengok artis Korea contohnya, dia warna rambut ni, dia fasik, kita pun nak ikut kata fasik tu. Tak kena. Orang Islam yang buat begitu tak kena. Mengikut orang yang tak betul, tu buruk. Adapun mengikut orang yang baik dituntut, mengikut para ulama, mengikut para salihin, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kadang-kadang ikut yang wajib, ada kadang-kadang ikut yang sunat. Kalau benda tersebut diperintahkan sebagai perintah wajib, maka wajib ikut. Contohnya ikut tu imam, ikut juga.
Kalau kita semayang jemaah niat makmum tak ikut tu imam, batal kita. Tu imam dah sujud, kita masih berdiri dalam keadaan kita masbuk, bukan muafiq, maka batal semayang kita. Tu mengikut yang disuruh syarak, wajib ikut. Jadi mengikut yang kata menyesal di sini ialah mengikut manusia-manusia yang membawa kita ke arah kekufuran dan membawa kita ke arah kefasikan, wal a'yadzu billah. Tu yang dicela oleh syarak. Tu. Ketujuh terakhir mengikut Rasul. Hak ni paling tinggi. Tadi ikut makhluk, mana tadi makhluk tu yang selain Rasul. Makhluk yang bawa kepada kesesatan, makhluk yang bawa kepada kefasikan, makhluk yang bawa kepada kekufuran. Hal ni mengikut yang sangat-sangat dituntut, iaitu mengikut Rasul. Rasul di sini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dipusakakan kasih, diberikan mahabbatullah. Hal ni dah dalam bab ni, bab mahabbah, kasih sayang. Firmannya firman Allah Ta'ala, fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka hendaklah engkau mengikut aku Nabi SAW, yuhibbukumullahu, niscaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengasihi kalian. Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengasihi kita, macam-macam diberikan kepada kita. Sama ada pahala, rezeki yang luas, umur yang panjang, ketaatan yang senantiasa kita buat, kemaksiatan yang kita boleh elak, kekufuran yang tak bakal terjadi, dan sebagainya. Itu orang yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti mana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semua dapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala secara pasti. Kita belum tentu. Sebab tu berlaku khilaf ulama, adakah boleh sebut radhiyallahu ta'ala anhu kepada orang selain sahabat ataupun tidak. Maka ada setengah ulama, pandangan pertama mengatakan hanya tertentu kepada sahabat saja bila sebut radhiyallahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meridainya. Itu hanya khusus untuk sahabat. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua, Syekh Imam Al-Bajuri rahimahullah sebut dalam kitab Syarah As-Sanusiyah, mengatakan bahawasanya bila sebut radhiyallahu ta'ala anhu bukan tertakluk kepada sahabat sahaja, bahkan boleh juga kepada orang salihin, boleh juga orang para ulama dan orang-orang baik. Jadi contoh kalau orang mati itu lebih luas lah. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau para sahabat tu memang radhiyallahu ta'ala anhu cop secara pasti. Memang mereka tu ahli syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tambah-tambah dikonfirmkan, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara pasti 10 orang sahabat yang masuk syurga tanpa hisab tu, al-mubasysyirin bil jannah, orang yang dikhabarkan berita gembira kepada mereka, mereka tu masuk syurga tanpa hisab. Tu 10 orang tu lah. Kemudian orang yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasul ni mendapat ganjaran yang dijanjikan Allah Ta'ala, khalidina fiha abada, iaitu syurga. Nikmat syurga yang paling besar ialah melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu nikmat yang paling besar yang kita tak tahu betapa besarnya nikmat tersebut. Wallahu a'lam, tak pernah rasa. Nak tengok Allah di dunia tak boleh dah. Nabi Musa AS minta pada Allah Ta'ala untuk minta tengok dia pun tak boleh dah. Apatah lagi kita ni, tak apa nak wali mana. Tak berapa nak Nabi Rasul mana, lagi tak boleh nampak. Dari sudut perbahasan akidah, harus pada akal boleh tengok di dunia, cuma tak berlaku kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata musannif, maka dikata orang bagi Maryam binti Imran, Sayyidatina Maryam alaihassalam, seorang wanita waliullah, kategori waliullah. Dia bukan Nabi. Dia anak, dia ibu kepada Nabi Isa alaihissalam. Maryam alaihassalam ni seorang wali. Makanan dia makanan syurga Allah beri, rezeki daripada langit. Itu semua maklum dalam Quran, dalam surah Ali Imran tu. Bila Nabi Zakaria masuk bilik dia, tengok, kok mana ada makan ni? Makan tu daripada langit.
Kita tak sampai maqam tu lah. Sampai maqam tu tak ada kerja dah kita ni. Ada sokmo kan. Jadi Sayyidatina Maryam alaihi salam dia beranak Nabi Isa tanpa kahwin. Maka bila dia beranak Nabi Isa tanpa kahwin, pada waktu tersebut masyarakat memfitnah dia sebagai orang yang berzina. Maka dalam kitab Kifayatul Muhtaj, Syekh Daud Al-Fatani juga menceritakan antara budak-budak yang boleh bercakap waktu dia lahir ataupun waktu dia bayi ialah Nabi Isa alaihi salam. Kerana dia mengatakan kepada orang-orang yang memfitnah Sayyidatina Maryam ibu dia, kata mak aku ni tak berzina. Tu terkejut orang. Budak kecil boleh cakap. Kita pun kalau terkejut juga. Lahir-lahir kawan tu boleh cakap. Agak-agak memang viral dah kawan tu. Masuk berita dah kawan tu. Zaman sekarang viral semua. Ni Allah Ta'ala viralkan dalam Quran. Yang kata Nabi Isa AS mengakui mak dia ni tak berzina. Bahkan ni adalah Nabiullah ngaku pula. Tu tak terkejut orang. Ada beberapa budak lain yang boleh dari kecil lagi cakap, antaranya ialah Nabi Isa AS. Dia boleh cakap membuktikan Sayyidatina Maryam AS tidak berzina. Dalam kitab Hasyiah Al-Bijirmi Al-Iqna', Syekh Sulaiman Al-Bijirmi rahimahullahu ta'ala, dia sebut kata ada sebagian pandangan ulama mengatakan Sayyidatina Maryam AS akan bernikah dengan Nabi SAW di syurga. Tu sebahagian pandangan je lah. Nak terima pun boleh, tak mau terima sudah. Bukannya mu'tamad pun, bukan akidah pun tu. Jadi ada pandangan yang sebegitu. Dia akan menikah dengan Nabi SAW di syurga. Nikah lagu mana? Mahar lagu mana? Wallahu a'lam lah, tanya lagi habis tak nak modal. Dia bukan macam Nabi Adam AS. Nabi Adam AS nikah dengan Sayyidatina Hawa dengan mahar dia selawat kepada Nabi SAW. Selawat dalam satu nafas, tu mahar dia. Tarik nafas, selawatlah sebanyak mungkin. Banyak tu, hak tu mahar dia. Tu mahar Nabi Adam AS kepada Sayyidatuna Hawa alaihissalam, isteri dia. Jadi Maryam binti Imran. Maka dikata orang, bagi Maryam binti Imran, kerana apa tiada engkau berkahwin? Orang tanya, kenapa mu tak kahwin ni? Kata Maryam binti Imran, kerana lidahku masyghul, iaitu sibuk dengan zikrullah. Hari hebat ni. Hati kot, lidahku sibuk dengan zikrullah. Sebab tu aku tak kahwin. Dalam kitab fiqh ada dibahaskan apa hukum orang kahwin. Jawapannya, dia ada macam-macam hukum. Hukum asal apa dia? Hukum asal kahwin ni, hukum asal kahwin ni khilaf ulama. Dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri ala Fathil Qarib, Syekh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala sebut asal kahwin ni khilaf ulama, asal hukum. Ada pandangan pertama kata sunat, asal hukum sunat. Pandangan kedua kata asal hukum harus, bukan sunat. Kalau atas pandangan yang kata harus, kalau seseorang bernazar, kalau aku dapat sekian-sekian aku menikah, maka tak wajib menikah. Kalau atas pandangan harus. Kalau atas pandangan sunat, kalau dia bernazar, aku dapat sekian-sekian aku nak menikah, maka bila dapat wajib menikah. Sebab atas pandangan pada asal berkahwin itu sunat. Lepas tu antara lainnya berkahwin ni pula, antara para ulama bahas, kalau orang tersebut kaki ibadat, sunat ke tak kahwin? Tu. Jadi ada ulama yang berpandangan bahawasanya yang kata sunat berkahwin ini selain daripada orang yang masyghul, orang yang sibuk dengan ibadah, orang yang sibuk menuntut ilmu. Ada yang kata gitu. Mana orang yang menuntut ilmu, kata Al-Imam Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, sebaik-baiknya orang yang mengaji agama ni sehabis baik memujang lagi bagus. Untuk apa? Untuk dia kutip sehabis baik ilmu yang ada. Sebab bila dah kahwin, bila dah kerja, ada komitmen, habis Lepas tu ada ulama kritik pula, kata itu menyebabkan seolah-olah kita mengatakan seolah-olah kita mengatakan nikah ni bukan ibadat. Kenapa kita kena bezakan orang yang sibuk ibadat dengan tidak? Seolah-olah nikah ni macam bukan ibadat. Sedangkan nikah ni ibadat juga.
Sentuh isteri dapat pahala, peluk isteri dapat pahala, tengok isteri dapat pahala, dapatlah ke pahala. Bahkan ada banyak fadilat orang berkahwin berbanding bujang. Jadi ulama kritiklah, kenapa dibezakan antara orang nikah yang belajar, yang sibuk dengan ibadat dengan tak sibuk dengan ibadat. Adalah perbahasan situnya. Jadi dia pun kata tak kahwin sebab dia sibuk dengan zikrullah. Dan segala anggotaku dengan khidmat kepada zikrullah, yakni sembahyang, puasa. Sembahyang, puasa. Dalam Quran, bila dalam bab puasa, kitab-kitab mazhab Syafi'i, bila dalam bab puasa pada bahasa ni maksudnya tahan diri. Maksud dia tahan diri. Dia bagi dalil Quran, berkisahkan Nabi Sayyidatina Maryam alaihissalam, yang mana dia kata aku berpuasa di situ dengan maksud aku tak mau bercakap. Aku nak tahan diri daripada bercakap. Tu asal usul bahasa saum, puasa tu ialah tahan diri. Dari sudut istilah fiqh barulah yang kita faham tu tahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang batalkan puasa semenjak daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari. Masuklah tu. Tu. Dan hati dengan kasih akan dia, akan Allah. Aku tak berkahwin ni supaya hati ni tetap ada pada yang satu, iaitu Allah Subhanahu wa taala. 3 sebab dia bagi kenapa dia tak berkahwin. Pertamanya kena nak sibuk berzikir dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, sibuk khidmat anggota dia untuk Allah Ta'ala dengan makna ibadat lah. Ibadat fi'liyah, ibadat badaniyah. Ibadat badaniyah ni antaranya sembahyang, haji, umrah. Itu ibadat badaniyah. Puasa, kerana kita gunakan anggota badan. Ada ibadat maliyah, harta. Iaitu kita sedekah, beri zakat dan sebagainya. Hak tu maliyah, jenis harta. Jenis harta. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, maka jikalau ada aku berkahwin, kalau aku berkahwin ni niscaya bimbang ni bersibuk-sibuk lidahku dengan berkata-kata dengan dia dengan kahwin. Lidahku akan bersibuk dengan selain Allah. Mudah ceritanya. Ini bukan bermaksud suruh membujang ni. Cerita ni nak menunjukkan kasih dia pada Allah sampai tahap gini. Bukan nak suruh bujang belaka. Bukan maksudnya kalau aku kahwin ni lupa Allah Ta'ala. Tak boleh. Bukannya maksud kalau kahwin ni tak payah semayang, ataupun tak boleh nak semayang, tak boleh nak puasa. Bukan. Ni nak menunjukkan tahap kecintaan dia kepada Allah Ta'ala sampai tahap tak kahwin. Masing-masing punya keadaan lah. Kalau keadaan dia begitu nampak kan? Kalau keadaan dia pesen ni, aku kena menikah, tak menikah tak boleh, maksiat banyak. Pesen ni kena menikah. Itu pesen dia. Ni pesen Sayyidatina Maryam alaihissalam. Dan anggotaku dengan khidmat baginya, bagi yang berkahwin, iaitu suami dia. Dia akan khidmat pada suami dia, kerana itu kewajipan yang perlu ditunaikan sebagai isteri, hak ke atas suami. Sebab itu sampai tahap puasa pun kena minta izin suami kalau di rumah. Atau kalau dia tak ada di rumah, tak ada masalah dah boleh puasa. Kalau nak puasa sunat ke, perlu minta izin. Ataupun puasa wajib, yang wajib qada, yang masih luas masanya, juga perlu izin. Sebab tu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, ma'ruf hadis ni, dia qada puasa Ramadan sokmo tiap-tiap tahun pada bulan Syaban. Mana dia tak segera qada lah. Sebab apa? Sebab sibuk dengan layan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis tu. Mana kalau Syaban tu memang kena puasa dah sebab nak masuk Ramadan dah esok tu. Memang wajib qada lah. Dan sempit dah waktu dia, mesti kena qada. Tu khidmat dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga menangguhkan puasa sehingga Syaban, tak ada masalah. Yang segera qada ni ialah bagi orang yang puasa tinggal dengan sengaja. Tu baru puasa qada segera. Tapi kalau dia ada uzur, contoh haid dan sebagainya, kalau dia nak qada puasa boleh sahaja dia nak lewat.
Tapi sunat untuk percepat kerana takut mati. Tu ya. Tapi kalau mati pun ahli keluarga boleh bayar fidyah tu. Habis. Kata musannif rahimahullah, dan hatiku dengan kasih akan dia, iaitu akan suami tadi. Kalau aku kahwin, hati aku ni akan berbelah bahagi dengan dia, dengan Allah Ta'ala. Tengok. Memang patutlah gitu ya. Jadi itu ahwal dia, keadaan dia, passion dia begitu dah. Tapi kalau kita tak ada apa, boleh ya nak menikah pun. Tu ya. Kata musannif rahimahullah ta'ala, maka sebenarnya memberi Allah Ta'ala anak dengan ketiadaan laki, yang ini tak ada ketiadaan suami, sebenarnya mana hak sebenarnya, hakikatnya, realitinya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan anak tanpa aku ni ada suami. Iaitu siapa anak tu? Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam antara rasul yang masih hidup sampai sekarang. 4 rasul yang masih hidup sampai sekarang. 4 rasul. Pertamanya Nabi Isa alaihi salam, ada kat langit. Yang kedua Nabi Idris alaihi salam, dekat langit. Yang ketiga Nabi Khadir alaihi salam, tak tahu kat mana. Yang keempat Nabi Ilyas alaihi salam, juga tak tahu kat mana. Tak payah carilah. Nabi Khadir alaihi salam, khilaf ulama masih hidup ataupun tidak. Majoriti ulama kata masih hidup, dan dalam kitab Nurul Zalam Syarah Aqidatil Awam, Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala sebut dia akan mati pada ketika terangkatnya Quran di akhir zaman. Tu waktu wafat Nabi Khadir alaihi salam. 4 Nabi tu, 4 Rasul tu yang masih hidup kekal sampai sekarang. Kat mana dia tu? Wallahu a'lam. Tak payah duk cari. Yang kehidupan Nabi Khadir alaihi salam pun dia bukan akidah. Boleh nak percaya, boleh tak mau percaya dia masih hidup. Sebab dia khilaf. Cuma majoriti ulama kata masih hidup. Gitu ya. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan rezeki tu bukan zarqul, terbalik tu. Dan rezeki dengan tiada patut tiap-tiap masuk atas Maryam Zakaria akan mihrab tu mihrab tu tempat macam ni mihrab ni, ini panggil mihrab ni, depan ni. Mihrab ni macam satu bilik yang ada Sayyidatina Maryam alaihissalam. Bila masuk Nabi Zakaria, tiba-tiba ada rezeki yang masuk yang ada pada Sayyidatina Maryam alaihissalam. Maka didapatnya Maryam tadi rezeki tersebut, yang mana rezeki tersebut daripada syurga. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.